أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita iman, yang telah mengurniakan kepada kita taufik, hidayat dan sebagainya. Maka pada malam ini insya-Allah kuliah kita kitab Al-Hikam yang terhenti beberapa bulan kerana apa yang telah kita lalui dalam tempoh itu sebagai suatu dugaan Allah untuk kita. Jadi kita bersyukur kehadiran Allah kerana masih diberi kesempatan, diberi ruangan untuk sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu yang membuka pintu ke arah mengenal Allah dan mencari keredaannya. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan untuk kita sama-sama memerhatikannya pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-152. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha radhiyallahu anhu, Al-akwanu sabitatun bi-isbatih wa mamhuwatun bi-ahadiyati zatih. Maksudnya, alam ini tetap dengan adanya zat Allah apabila ditetapkan oleh Allah. Tetapi alam ini musnah lenyap dengan keesaan zat Allah. Apa artinya? Kata Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan tentang kedudukan alam. Apa arti alam? Alam seperti yang dimaksudkan dalam penggunaan kalam hikmat ini adalah bermaksud makhluk seluruhnya. Jadi segala makhluk itu adalah alam. Sama ada
makhluk yang bersifat fizik, yang berbenda, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu batang, bukit bukau, gunung ganang, bulan bintang dan sebagainya. Atau makhluk yang sifatnya rohani, yang pada kita tidak dapat melihatnya, tapi kita menerima kewujudan makhluk seperti itu, seperti roh, malaikat, jin, arash, kursi, qalam dan sebagainya. Semua makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang disebut sebagai makhluk kerohanian, kerana kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita, tapi kita meyakini kewujudan makhluk itu. Jadi semua itu termasuk alam. Baik, apa kata Syekh Ibn Atta? Alam ini, itu terjemahan bahasa Melayu hari ini alam lah, tapi perkataan asal yang digunakan oleh Syekh Ibn Atta adalah al-akwan, daripada kaunun, yakni yang wujud, yang ada, yakni yang ada, yang wujud dengan arti yang diwujudkan, yang diadakan. Baik, apa artinya? Kata Syekh Ibn Atta, alam ini sabit dengan arti ada, dan adanya alam itu adalah tetapnya ada alam ini setelah ia diadakan dan ditetapkan kewujudannya itu oleh Allah. Sabitah ni dengan arti bukan saja ada, tapi berlangsungan adanya itu, berlarutan, tetap sabitah, ada, berlarutan adanya. Macam kita hari inilah, diciptakan panjang umur, pas hari-hari, pas hari-hari, pas tahun-tahun, sabitah. Jadi kata Syekh Ibn Atta, alam ini sabitah, tetap wujud dan berkesinambungan kewujudannya itu. Tapi bagaimana semuanya berlaku? Kata Syekh Ibn Atta, biisbatihi, kerana Allah Ta'ala lah yang menetapkan kewujudannya. Artinya Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita bahawa alam hari ini, alam maya ni, tidak dalam bentuk dia diciptakan oleh Allah lalu bersifat autonomi. Tidak. Diciptakan lalu dia menyendiri dengan arti autonomi. Bukan seperti itu. Jadi kalau begitu bagaimana? Yani Allah Ta'ala menciptakan alam dan memberikan kelangsungannya. Terus dengan arti alam ini sentiasalah berhubungan, berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud. Jadi kita hari ini, tujuan Syekh Ibn Atta mendatangkan kalam hikmat ini untuk supaya kita mengetahui, supaya kita faham, supaya kita sedar. Sebab apa? Kerana apa yang kita perhatikan dengan panca indera kita ini, tak nampak benda-benda ni. Hari ini kita berasa kita je ada, tak kait dengan benda lain. Dan kita pun tahulah asalnya tak ada. Kita tahu asalnya kita tak ada, lalu diciptakan, diadakan. Hak tu kita terima dengan mudah. Tapi kita ni berkait dengan yang lain ni, hak tu tak nampak sekarang. Sebab apa? Kita rasa dengan panca indera kita ni, kita je bergerak pergi mari, pergi situ, pergi sini, rasa tak kait dengan benda lain.
Maka yang inilah yang ingin disedarkan oleh Syekh Ibn Athah, supaya kita tahu kedudukan kita di dunia ini bagaimana. Sekalipun dari segi dengan panca indera kita, dengan perasaan kita, kita terasa macam kita ni independen, mustaqil, menyendiri, tak kait dengan benda lain. Kita rasa gitu. Tapi rupa-rupanya tak gitu. Hakikat sebenarnya kita ini sentiasa bergantung, berkait dengan Allah. Dia bukan jenis kita ni, alam ini diciptakan oleh Tuhan lalu dibiarkan sendirilah. Yang berpegang dengan faham ini ada di kalangan manusia yang berpegang dengan fahaman ini. Tuhan menciptakan makhluk kemudian membiarkan, independen. Atas dia lah. Nak buat benda-benda pun kau ada dia lah. Cuma dijanjikan buat baik, balas baik, buat uduh, balas uduh. Tapi dia beri kuasa mutlak, independen. Ada orang faham macam tu? Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau kita perhatikan adalah faham ahli falsafah. Dan kalau di kalangan orang Islam ni ada juga yang berfaham seperti itu, iaitu kelompok Qadariyah. Kalau dalam dalam kelompok mazhab-mazhab ilmu kalam dalam Islam ni, golongan yang mirip ke situ tu, bukan kata mirip, memang gitulah. Mereka ni dinamakan Qadariyah. Kita independen, mustaqil, terpisah. Atas kita nak buat apa-apa pun atas kita belaka. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syekh Ibn Athah ingin mengingatkan kita dan menyedarkan, kalau memberitahu kepada kita, memahamkan kita, itu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin kabur ajar supaya kita tahu, kita faham usuluddin. Tapi tasawuf nak naik sikit lagi. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, tapi sedar hatinya. Sedar, terasa di hati, tertanam di dalam gerak hati kita hakikat ini. Jadi Syekh Ibn Athah ni mendatangkan kalam hikmat ini untuk tujuan itu. Bukan hanya sekadar memaklumkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memahamkan kita, tapi nak menyedarkan hati kita supaya kita selalu sedar hakikat ini, bahawa alam ini sabit, yakni wujud, dan terus menerus kelangsungan wujudnya itu disebabkan kerana Allah lah yang menetapkan semua itu. Maka sebab itulah ahli tasawuf mentamsilkan, membuat bandingan, analogi, kiasan. Dia buat bandingan kita hari ini dalam hubungan kita dengan Allah seperti bayang-bayang yang terikat dengan empunya bayang. Gitulah kita hari ini terikat. Maksudnya selagi ada empunya bayang tu, adalah bayang. Tapi bila tak ada empunya bayang, tak ada lah bayang. Kemana empunya bayang tu bergerak, maka ke situlah bayang tu bergerak. Jadi bayang ini sentiasa terikat dengan empunya bayang. Maka demikianlah kedudukan kita hari ini dalam hubungan dengan pencipta kita. Sentiasa terikat dengan penciptanya. Sabitah ni tetap, bukan sekadar ada saja, tapi kelangsungan dia tu disebabkan kerana Allah lah yang menetapkannya, mewujudkannya dan memberikan kelangsungan baginya. Seperti itu tak Syekh Ibn Athah ingin membuka kefahaman kita dan membuka, bukan saja membuka minda kita supaya kita tahu dan faham hakikat ni, bahkan supaya kita sentiasa ingat, sentiasa sedar bahawa kita hari ini ni rupanya tidak bersendirian, sentiasa berkait dengan penciptanya, sentiasa diuruskan oleh penciptanya, sentiasa ditadbir oleh penciptanya. Supaya kita faham gitu dalam kehidupan kita hari ini,
Kehidupan kita hari ini ada senang, ada susah, ada nikmat, ada bala, musibah dan sebagainya. Ada kehidupan, ada kematian, ada kekayaan, ada kemiskinan, macam-macam kehidupan. Jadi kalau kita ada keyakinan bahawa kehidupan kita dalam semua bentuk ini sentiasa bergantung dengan penciptanya, ditadbir, diurus oleh penciptanya, maka pada waktu itu selain daripada ada keyakinan, kita ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Kerana kita faham apa-apa yang berlaku ini ada yang menguruskannya, sentiasa menguruskannya. Bukan sekadar ada yang mengurus, sentiasa menguruskannya. Bukan ada yang mentadbir, sentiasa mentadbirnya. Jadi Syekh Ibn Atta ingin memahamkan kita hakikat seperti itu, bahawa kita hari ini sentiasa berkait, berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibn Atta lagi, dan terhapus, binasa, lenyap dengan keesaan zat Allah. Apa artinya? Makhluk ni tadi kedudukan dia macam bayang dengan empunya bayang. Dari segi sentiasa berpaut, bergantung. Selagi ada empunya bayang tu, adalah bayang tu. Tak ada empunya bayang, tak ada lah bayang tu. Gerak ke mana pun empunya bayang, ke arah itulah bergeraknya bayang. Tak boleh nak lari sikit. Sentiasa. Itu baik. Sekarang bila Syekh Ibn Atta kata bahawa alam ini terhapus dengan keesaan Allah, artinya apa? Dimensi yang kedua, sudut yang kedua yang ingin difahamkan oleh Syekh Ibn Atta kepada kita ni, supaya kita sedar bahawa hak sebenar adanya hanyalah empunya bayang. Sekarang kita tengok dua benda. Ada benda dan ada bayangnya. Dua benda kita tengok. Nampak dua benda. Hak tu hak bahagian pertama tadi tu. Nak kabarnya bayang ni terikat sama dengan empunya bayang. Sesat bahagian tu. Bahawa kita hari ni, makhluk seluruhnya hari ni, kenyataan sebenarnya itu sentiasalah bergantung ia kepada Allah. Sentiasalah diuruskan oleh Allah. Sentiasalah dia ditadbir oleh Allah. Tidak pernah lupa, tidak pernah terpisah. Bukan menyendiri yang alam ini. Satu, baik. Yang kedua, Syekh Ibn Atta nak memaham kita tentang hakikat sebenar. Antara dua ni, antara empunya bayang dengan bayang ni, hak sebenarnya hak mana? Bila tengok dari segi yang sebenar-benarnya, kita akan kata yang sebenar-benarnya adalah empunya bayang. Hak ni tak ada perkiraan. Jadi kalau kita nak ukur dari sudut itu, dari sudut hak sebetul-betulnya hak mana, kita akan kata se je, iaitu empunya bayang. Hak ni hak sebenarnya. Hak ni tak ada benda, tak ada. Maka demikianlah dari sudut itu, dari sudut kita ni berhubungan dengan Allah, kita tengok dua lah. Ada empunya bayang, ada bayang. Kait. Tapi dari sisi, dari sudut kewujudan hak sebenar-benarnya, kita akan kata hanyalah wujud Allah. Hak lain tak ada benda. Tak ada benda. Kita akan kata gitu. Baik. Apa perlu pandangan-pandangan seperti ini? Kefahaman-kefahaman seperti ini? Kalau yang pertama tadi itu nak memahamkan kita bahawa kita ini terikat dengan Allah, terkait dengan Allah, tidak terpisah daripadanya, sentiasa diuruskan olehnya, sentiasa ditadbir olehnya. Kefahaman ini mendorong kita untuk banyak berserah kepadanya. Itu kefahaman ini, bila dia jelira molek dalam hati, menjadikan kita ini orang yang pasrah.
Kadang-kadang kita tengok penimpal dia kok, warna kacau bila gini, gintulah beginilah, mari menyakit tu. Kadang-kadang kita pening kok kita ni. Mari pening juga. Kerana terlupa sekejap. Oh, warna ni, kesusahan hari ni, kecelaruan dari segi ekonomi lah, politik lah, masyarakat. Kadang-kadang mari kok mikir, Allah, warna gini ni, mari mikir. Tapi bila ada kesedaran ni, semua itu diuruskan. Pengurusnya tidak pernah lupa, pentadbirnya tidak pernah lalai. Bila teringat situ, teguh balik. Jadi guana-guana pun dia ada pentadbirnya, dia ada pengurusnya. Sebab itu bila kita baca buku sejarah, apabila tentera Abrahah ni nak serang Kaabah, zaman Tauki Nabi Abdul Muttalib sebagai pemuka kaum yang jaga Kaabah ni, bila tentera bergajah nak mari serang ni, tahu sajalah zaman tu tentera bergajah tu hari ni kata kebahar besar sekali lah hari ni. Tentera paling canggih lah masa tu nak mari serang. Dah penduduk Mekah ni ada benda senjata konvensional, main pedang, main panah lebih kurang. Begitu je lah. Tentera pula hok mari nak serang ni, Abraham ni tentera besar nak mari serang, bukan kecil-kecil. Baik, apa sikap Abdul Muttalib? Beliau dalam menghadapi keadaan seperti ini ni, nak mari serang ni, dia pegang setir buah dia. Kata-katanya lebih kurang, mungkin silap saya menukilkan sikit lah. Aku serahkan urusan ini kepada yang menjaga Kaabah ni. Aku suruh ke dia lah, yang mencipta Kaabah ini, yang menguruskan ini, maka aku suruhlah kepada dia urusan ni. Tu je sejata dia. Aku suruh kepada tuang dia lah, untuk jaga dia ni, tuang dia. Berarti orang ini tidak lalai hatinya dalam keyakinannya. Kita susah hati kau padang dah, mati dah kali ni. Kau kata tak ada buah ni tak ada. Tapi ternyata Abdul Muttalib ada keyakinan ini. Aku suruh benda ni kepada tuang dia lah, untuk jaga dia Kaabah. Lihatlah apa yang berlaku pada tentera Abrahah. Tentera besar seperti itu tiba-tiba hancur dengan begitu mudah. Sebab apa? Ada tuang yang jaga. Jadi kita hari ni begitu juga. Bila tengok kecelaruan hidup macam-macam, kadang-kadang mari pening kok. Pening. Bila tak ada keyakinan ini, tak ada kefahaman ini, pening kita. Kadang-kadang kita ni lebih pening daripada keadaan sebenar. Pening kita ni berat lagi daripada masalah. Kita ni bermasalah lebih berat daripada masalah yang ada tu. Kadang-kadang masalah dah setara mana, tapi berasa bermasalah tu berat lagi. Kena molek berlaku. Jadi bila manusia ada keyakinan, semua ini ada pentadbirnya. Jangan susah hati sangatlah, maksudnya. Cari jalan, kena cari jalan. Itu bahagian syariat yang ajar kita supaya cari jalan untuk selesai. Tapi bahagian keyakinan hakikatnya, jangan bimbang sangatlah. Ada tukang atur, ada pentadbirnya, ada pengaturnya, ada pengurusnya. Kau suruhlah kepada dia. Inilah yang akan menjadikan kehidupan kita seimbang, yang menjadikan perjalanan hidup kita di atas landasan dan dasar yang kukuh. Keyakinan itu, keyakinan bahawa alam ini, sekalipun musibah itu musibah ini, bencana itu bencana ini, dia ada pentadbir dia, dia ada pengurus dia, dia ada penjaganya. Kena pandang situ. Jadi musibah mana-mana pun kita ada keyakinan, kita ada tempat berpaut, kita ada tempat untuk kita mengadu atas keyakinan ini. Itu bahagian pertama. Jadi Syekh Ibn Atta
mendatangkan kalam hikmat itu untuk supaya kita ini ada kefahaman itu, lalu timbul menjadi orang yang yakin kepada penciptanya, yang sentiasa menguruskan, yang memberikan kelangsungan hidup. Kemudian supaya kita ini sentiasalah pasrah hati kita ini, menyerah urusan hidup kepada pencipta dia, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Segala situ. Itu tujuan daripada memahami kalam hikmat bahagian pertama ni, supaya kita ada keyakinan lalu berserah. Baik, bahagian kedua tu pula, bahawa alam ini hancur binasa dalam keesaan Allah. Yakni jika dibandingkan dengan keesaan zat Allah, alam ini tak ada benda. Hak wujud sebenar hanyalah keesaan zat Allah semata-mata. Alam ni ibarat tak ada benda lah. Jadi dari segi pandangan hakikatnya, kamu pandang sebenar, tak ada benda ni hak sebenarnya. Baik, yang kedua ini untuk tujuan apa? Yang kedua ini supaya kita ini tidak dikuasai oleh ketamakan terhadap duniawi. Apa-apa hak ada depan mata ni sebenarnya tak ada benda belaka. Mungkin sedar hakikat tu. Hak kekal sebenar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beringat semua tu. Hak lain nampak depan mata, tapi hakikat sebenarnya tak ada benda. Bukan hakiki, dengan arti bukan hakiki. Supaya kita tersedar. Kesedaran inilah yang akan mencabut, kalau tidak mencabut pun akan mengurangkan kegilaan kita terhadap duniawi. Kegilaan. Kadang-kadang kita dilanda dengan penyakit tamuk. Kenapa mari penyakit tamuk? Kerana kita melihat seolah-olahnya duniawi ini kekal. Itu je sebenarnya, bukan apa. Bila kita, pandangan rohani kita keliru. Seolah-olahnya, kita pun tahu, tapi ia mari tak apa jelas. Itu seolah-olahnya bahawa segala keindahan ini, segala dunia keduniaan ini, duniawiyah ini, hal-hal keduniaan ini seolah-olahnya kekal. Kita tahu memang tak kekal, tapi dalam perasaan ini tak ada buah tu. Seolah-olahnya macam kekal. Itulah yang akan menimbulkan ketamakan manusia. Lalu apa kesannya? Berlakulah tipu menipu, bunuh membunuh, peteh memeteh, dan macam-macam. Kerana ini akibat dari jiwa yang sudah rosak kerana pengaruh keduniaan yang tidak terkawal. Kita dengan Allah pun jadi semakin jauh apabila jiwa kita dipengaruhi oleh perasaan-perasaan seperti ini. Puncanya kerana kita tidak melihat dengan jelas hakikat ini. Maka Syekh Ibn Atta' mendatangkan kalam hikmat ini supaya kita tengok balik dari segi hakikat sebenarnya, bahawa yang sebenar-benar wujud yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Hak lain itu sebenarnya tak ada apa. Kena beringat tahu. Benda ni tak nampak depan mata, tapi kalau tengok dengan mata hati nampak. Mata ni tak nampak. Nampak ke mana? Nampak depan mata, cokoh ada belakang lagi. Tapi tengok dengan mata hati, nampak lalu. Pas seorang mati, pas seorang mati. Pas satu hancur, pas satu rosak, pas satu binasa, pas satu hilang. Nampak lalu dah. Bilang, tak ada kecuali. Tak ada kecuali rupanya. Kena belaka. Itu pandangan mata hati. Cuma mata hati manusia ni ada hak tajam dengan tak tajam dia. Hak tajam nampak sikit, tajam lagi, lain lagi pandangannya. Tapi kalau tak ada mata hati, nampak sepertilah yang dilihat oleh mata kasar ni. Ada semua. Waktu tu mata buta. Ibarat kau, kalau begitu pandangan mata hatinya, tak ada mata hati dia. Pandangannya hanyalah pandangan mata fizik. Hanya melihat ada semua. Tapi kalau dia ada cetusan mata hati, dia akan nampak.
hakikatnya tak ada apa-apa belaka. Semua itu adalah pandangan mata hati, melihat kenyataan sebenarnya depan mata. Memang nampak comel, memang nampak lawa, berkilat. Tapi pandangan mata hati memperlihatkan kepada kita, tak lama mana berkilat pun. Tak dah lama kat lagi calo situ, calo sini, kelabu situ, kelabu sini. Nampak dah ni, mata tak nampak lagi. Mata ni tak nampak lagi, awak nampak sinar lagi lah tu. Tapi mata hati nampak dah. Allah. Awak mau nampak pino-pino gini ni yang menimbulkan kerasuk, yang dengannya hatimu menjadi tamak dan rakus. Tapi bila ada mata hatimu, maka tengok Allah kat lagi, besi buruk belaka, bahan tanah belaka. Ini nampak. Itu adalah pandangan mata hati. Awak tak nampak lagi, mata tak nampak lagi tu, tapi hati sudah nampak. Itu dikatakan sebahagian daripada pandangan mata hati. Sebahagian. Jadi yang bahagian kedua itu, Syekh Ibn Atta' dengan kalam hikmat itu menyatakan alam ini binasa dalam hubungan dengan keesaan zat Allah, iaitu supaya kita ini ada kefahaman, ada rasa dalam hati yang lain dari Allah itu tidak kekal wujudnya. Tujuan apa pandangan ini? Supaya jiwa kita tidak rosak dengan sifat hubbud dunia yang membuahkan tamak, lalu mengakibatkan permusuhan, kebencian, perbalahan, pembunuhan dan macam-macam penyakit-penyakit berat manusia ini. Puncanya mari dari situ. Tidak lain kecuali itulah puncanya. Itu tujuan Syekh Ibn Atta' beritahu kalam hikmah ni. Tujuannya adalah untuk membentuk sifat. Keyakinan itu sudah menjadi keyakinan kita. Orang yang belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang sudah tahu makhluk ini terikat dengan, tertakluk dengan sifat-sifat Tuhan. Sudah tahu bahawa makhluk ini akan binasa, yang kekal adalah Allah. Tapi tasawuf nak bawa, nak naik sikit lagi daripada tahu menjadi rasa. Sentiasa sedar dalam hatimu hakikat ini. Teringat-ingat di dalam hatimu hakikat ini. Tahu, tidak sedar. Waktu tidak sedar itulah kita dilanda penyakit. Keluh kesah, gelisah, hilang pedoman. Bukan tidak tahu, tapi lupa. Tidak sedar di hati. Mari penyakit-penyakit nafsu tadi, dengan tamak, dengan sombong, macam-macam mari penyakit itu, lupa. Tapi bila dia menjadi gerak rasa kita, teringat-ingat dalam fikiran kita, terasa-rasa di hati kita, dia akan membasmi, membuang penyakit-penyakit itu. Itu tasawuf. Itu tasawuf. Sebahagian dari tasawuf. Ada orang cuba membayangkan tasawuf ni ilmu yang duduk jauh. Zaman kita ni tak ada ilmu ni. Zaman dulu, zaman orang duduk rumah, dia nak makan ikan pun belakang rumah dia je. Nak makan padi pun dia tanam sendiri, tak ada. Dulu orang ada memahamkan kita tasawuf seperti itu. Sesuatu benda yang tinggi, yang bukan zaman kita ni tak boleh nak ada bertasawuf. Ini keliru. Pandangan yang keliru. Tasawuf adalah kehidupan. Kehidupan. Pengukuhan, penghayatan agama kita, itulah sebenarnya tasawuf. Berarti benda ni kita perlukan hari-hari. Hari-hari kita perlu. Sentiasa kita perlukan. Itu. Memang adalah bahagian yang tinggi dan tasawuf. Itu sebahagian. Sebahagian. Tasawuf ni luas. Jadi cuma yang menjadi keliru tu, bila kita ni, bila sebut tasawuf, hanya menjurus kepada bahagian yang tinggi itu saja. Itu silap. Bila sebut saja bab tasawuf, duduk tengok bahagian Tok Wali saja. Tengok bahagian tasawuf, duduk tengok maqam makrifat tinggi-tinggi saja. Tapi kita terlupa bahawa merubah hati kita, menghidupkannya, membuang sifat buruk, itu juga tasawuf, bahkan menjadi fardu ain. Kita lupa bahagian itu.
membuang sifat-sifat buruk yang saya sebutkan tadi, sifat tamak, sifat haluba, khianat dan macam-macam, itu fardu ain. Tasawuf bahagian fardu ain. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, menjadi kewajipan setiap manusia menghidupkan hatinya supaya dia hidup dengan kehidupan keakhiratan. Dengan arti menjadi kewajipan kita menyuci, bersihkan hati kita, belajar untuk membersihkan hati kita dengan cara mendatangi, mempelajari semua ini daripada guru-guru yang dapat mengajarkannya. Wajib, kata Syekh Abdul Qadir. Wajib. Wajib sebelum mati, kata Syekh Abdul Qadir, sebelum terlambat. Usaha itu sejauh mana dia berjaya, sejauh mana dia berhasil, itu cerita nombor 2. Cerita nombor 1, kita kena cari jalan untuk membuang penyakit-penyakit yang wajib kita buang itu. Kata kadang-kadang sipi atas kertas dengan atas darat dia lain sikit. Hak tertulis atas kertas, tapi bila pasang atas darat dia jadi lain. Sebab tu kalau kita suruh arkitek, tukang tulis pelang ni suruh buat rumah, tak tahu lagi jadi kedok tak tahu rumah. Dia pandai buat pelang, tukang pelang. Tapi suruh dia buat rumah, suruh nukar. Tak tahu jadi kedok. Tak tahu jadi kedok. Tapi nukih pelang ikut skala tu pandai. Pandai skala ni. Besi banyak ni, biji. Tanya baca seming. Baca. Tak tahu baca mana. Tak tahu. Sukatan macam-macam. Yang ni teknik tukang-tukang je tahu ni. Tukang pelang, dia boleh lokih lah. Tahulah. Gini-gini. Tapi tangi nak buat tu ada benda kadang-kadang lain-lain sikit. Sama juga kitab tasawuf yang tertulis dalam kitab dengan pelaksanaan penghayatan tu ada lain-lain sikit. Sebab tu kata alim ulama ahli tasawuf, dia kata apa? Sekiranya manusia berjaya membersihkan hatinya daripada sifat-sifat buruk, dia tak perlu belajar ilmu tasawuf daripada guru-gurunya, tak payah. Kalau manusia boleh membersihkan hati dia ni daripada sifat-sifat yang mazmumah, terbuang semua, tak payah dia beramal dengan amalan-amalan khusus tasawuf, tak payah. Tak payah dia pergi jumpa guru tu guru ni, padang dah. Tapi kata Ghazali, berapa orang hak gitunya? Berapa orang hak gitu? Pelang atas kertas memanglah. Kalau boleh buang benda ni, tak payah beramal amalan khusus. Tak payah pergi ngaji tok guru, pelang atas kertas. Tapi atas darat, berapa orang yang ada ke sen tu? Atas daratnya. Atas kertas memang, siapa dia bersih tak ada apa. Atas kertas. Tak payah. Tapi atas darat, nak cari orang ni, tak ada, hampir-hampir tak jumpa. Maka atas dasar itulah ulama tasawuf mengatakan menjadi kewajipan pergi belajar dengan guru-guru. Wajib. Tapi dia taklah kata secara ketat. Sebab ada kemungkinan ada orang yang tanpa benda tu dia boleh berjaya. Ada. Tapi kenyataan sebenarnya itu payah nak cari. Payah nak cari kenyataan sebenarnya. Jadi atas dasar itulah kita dengar petua-petua ahli tasawuf, wajib seseorang itu belajar dengan guru. Berguru secara khusus untuk tujuan-tujuan seperti ini. Kerana tadilah, kerana kenyataannya tak ramai orang yang dengan sendiri boleh menyelesaikan masalah ini. Tak ramai. Tapi kalau ada, tak payah lah. Itu kalau ilmu kalau ni, kalau kenyataannya ke mana, itu cerita lain. Itu saya kata atas kertas, atas darat lain sikit.
Tak kertas nampak comel. Di atas darat kena tengok ni tanah baru. Oh ni tanah tepi bukit, gong sikit. Nak buat gua ni. Lain belaka sipir dia tu. Baik, kesaan zat Allah yang tidak bersekutu atau berbanding itu melenyapkan segala apa sahaja. Yang wujud Allah bila kita gandingkan dengan wujud makhluk. Wujud makhluk ni dari segi ni dia anggap tak ada. Sama jugalah antara dua benda ni. Benda empunya bayang dengan bayang. Kalau kita tengok dari segi hak adanya, ada dua lah. Empunya bayang dengan bayang. Tapi kalau tengok dari segi hak sebenar adanya, kita akan kata hak ni je lah, hak ni tak ada benda ni. Begitu juga dalam tasawuf. Bila kita tengok dari satu segi, kita akan katalah adanya Allah dan adanya makhluk. Kita akan kata gitulah. Tapi bila kita tengok dari segi hakikat sebenar, kita akan kata yang ada hanyalah Allah. Hakikat sebenar. Yang ni hak sebetul-betul ada. Hak sebetul-betul ada tu ada ke mana? Ada yang tidak diciptakan, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak akan binasa, tak bergantung yang lain. Hak ada pasal ni hanyalah Allah. Jadi bila dikatakan hak sebenar-benar ada hanyalah Allah, hak lain tak ada. Bahasa hakikat. Tapi kalau tengok bahasa umum, kita akan kata ada Allah dan ada makhluk. Pandangan syariat, pandangan hakikat, hak sebenar-benarnya hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa-apa. Benda mudah sangat je. Tapi disebabkan kerana kekeliruan memahami perkara ini, berlaku salah faham. Sehingga mengakibatkan kenyataan-kenyataan yang keliru. Saya dah lupa petikan-petikan kenyataan itu. Iaitu istilah mudah yang dipakai oleh setengah orang ni dipanggil, kok Arab dipanggil isnainiyatul wujud. Dua yang wujud. Bahkan dia anggap orang yang mengatakan wahdatul wujud tu bahasa wahdah lah. Kalau tak boleh pakai bahasa tu, bahasa lain lah. Salah, sesat. Padahal maksud wahdatul wujud ni iaitu orang yang menyatakan bahawa wujud sebenar-benarnya hanyalah wujud Allah. Dalam perasaan dia, dalam ingatan, kefahaman, dia rasa hak sebenar-benar wujud tu hanyalah Allah, hak lain tak ada. Itu adalah perasaan, itu adalah zauq, itulah cita rasa, gerak hati. Dan itulah sebenarnya wahdatul wujud. Kesedaran kita bahawa hak sebenar-benar wujud hanyalah Allah, hak lain itu macam tak ada. Satu saja yang wujud. Tapi pada setengah orang menganggap ini sebagai sesat, salah. Berarti yang menilai demikian itu tidak memahami maksud sebenar, tidak faham maksud. Kalau dia faham, tak ada masalah apa benda, mudah sangat aja kalau dia faham oleh. Tapi oleh kerana kurang faham atau salah faham atau buat-buat tak faham, macam-macam boleh jadi belaka, maka berlakulah. Lalu dihukumlah orang yang berkata demikian sebagai sesat, sebagai itu, ini, macam-macam. Padahal sangat jelas. Bila dinyatakan tentang wujud, kita akan kata ada dua lah, wujud Allah dan wujud makhluk. Tapi bila dikatakan hakikat wujud, hanyalah Allah saja. Mudah. Apa masalah sangat? Kat mana pening kepalanya? Tak ada apa-apa. Tapi sesuatu tu jadi dok nampak ni kadang-kadang kerana dekat dok lalu. Ada benda ni dok nampak kerana jauh.
Waktu kalau dok nampak sesuatu benda ni, kalau dok nampak kena jauh, orang dok kata apa? Memang orang tahu belaka, standard. Mudah nampak sebab apa? Jauh sangat duduk. Tapi orang terlupa ada sejenis lagi yang dok nampak ni. Bila dekat dok lalu jadi dok nampak juga. Maksudnya apa? Kalau dia tidak tahu kerana dia jahil, standard je. Memang orang tahu belaka. Dia tak tahu apa. Ia kejahilan, dia tak mengaji. Tapi kadang-kadang banyak mengaji dah lalu, jadi bengong pun ada juga. Jadi dia kau tak tahu, jadi kau bengong. Apa? Banyak dak lalu pening ya, pening. Hak yang kedua ni jangan masa tu. Jadi tak tahu dah, tak tahu pening dah. Tapi banyak dak lalu. Jadi kalau orang tak nampak sebab objek tu duduk jauh, orang tak marah dah, standard dia. Sebab memang duduk jauh. Api depan mata tebing tak nampak juga. Ni berat sikit. Tapi tak nampak lah. Sebab dekat dah lalu ni. Dekat dah lalu, tak nampak. Jadi kalau ada orang tidak tahu tentang sesuatu kerana dia jahil, standard je. Tak ada apa. Tapi kalau dia orang alim, tahu, tapi tak nampak juga. Ni pelik sikit. Sebab apa? Dekat dah lalu. Okey, kali jadi tak nampak juga. Yang saya maksudkan demikian, kadang-kadang Allah Ta'ala menduga orang alim dengan sifat kesombongan sikit. Itu dugaan orang alim. Sebab tu orang alim jangan buat mudah, sebatuh pendapat dia. Cari nyakit. Orang alim ni antara dugaan Allah adalah ada sifat kesombongannya dengan kealimannya itu. Hak tu dah nak kosek sangat. Kosek cari penyakit. Ini dugaan Allah kepada golongan ulama ahli ilmu. Selalunya ada penyakit kesombongan. Sikit banyak tebal nipis. Maka penyakit itulah yang menyebabkan dia banyak terhijab daripada kebenaran. Kerana merasa sudah tahu semuanya. Sehingga hak lain semuanya dianggap tidak betul dan tidak, semua yang lain dianggap sebagai tidak benar. Ini penyakit orang alim. Bahaya kat penyakit ni. Jadi bandingan tadi, ibarat benda dekat dah lalu. Kalau dekat nampak terang, tapi dekat dah lalu jadi tak nampak pula. Demikianlah dugaan Allah kepada orang alim ini. Bila dia rasa banyak ilmu, banyak benda dia akan jadi nampak tak betul. Nampak tak betul. Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak betul. Ini penyakit orang alim. Na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah ke? Lajak dah. InsyaAllah. Saya diberi amarang, jangan lajak insya. Hari ni langgar amarang ini. Langgar SOP kita ni. Saya berhenti dululah. Mohon maaf kalau terlajak sikit. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum.